Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk belajar cara berkesan. Ada beberapa cara untuk belajar dengan cara yang betul. Yang pertama, tidak mensesiakan biarpun seminit. Masa itu amat berbahagia, ibarat masa itu emas. Seorang pelajar yang cemerlang menggunakan masa yang terluang, masa pertukaran kelas, masa menunggu kereta sewa ataupun masa sebelum hidangan makanan. Mereka boleh membaca satu atau dua soalan objektif atau ulang kaji pelajaran yang telah mereka baca. Jadi manfaatkan masa walaupun 1 minit. Cara yang kedua ialah membawa buku ke mana sahaja mereka pergi. Itu adalah ciri murid yang cemerlang. Amalkan sikap membawa buku setiap kali ke mana pergi. Sikap ini bukan bermaksud kita mesti membaca buku tersebut. Kemungkinan diri anda tidak membaca apa-apa pun, tetapi ia memupuk jiwa bersungguh-sungguh dengan kewajipan terhadap pelajaran. Sikap ini membolehkan anda menyemai budaya belajar yang positif dan sikap bertanggungjawab terhadap pelajaran. Perjalanan 1000 batu bermula dengan langkah pertama. Kalau kita tidak melangkah, kita tak akan mulakan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah gunakan masa pada awal pagi. Awal pagi, selepas kita bangun tidur, kita rasa fresh. Masa inilah yang sebaiknya. Jadi gunakan masa sepenuhnya, masa awal pagi untuk mengulang kaji pelajaran yang anda lemah khususnya. Pupuk semangat belajar pada awal pagi biarpun anda tidak terasa mahu membaca. Usaha ini akan menyemai semangat yang kental terhadap pelajaran dan membolehkan anda memulakan hari tersebut dengan azam untuk berjaya. Khususnya bagi orang yang beragama Islam boleh bangun seawal 5 pagi untuk menunaikan solat tahajud, kemudian baca lebih kurang sejam sementara menunggu azan subuh. Dan apabila sampai ke sekolah, kamu manfaatkan masa sementara menunggu loceng berbunyi untuk memulakan sesi pembelajaran pada waktu pertama. Gunakanlah masa yang sebaik ini walaupun setengah jam, tapi ibarat macam kamu 3 jam membaca buku berbanding pada waktu tengah hari ataupun waktu petang, keadaan yang kamu telah pun letih. Cara yang keempat ialah buat nota ringkas. Pelajar yang cemerlang sentiasa membuat nota ringkas. Nota tersebut adalah untuk membolehkan anda merujuk kembali apa yang telah anda baca. Ia tidak menjamin ingatan anda, tetapi ia meningkatkan kuasa ingatan anda. Dengan adanya nota ringkas, ulang kaji sehari sebelum peperiksaan menjadi mudah. Ini amalan ataupun ciri-ciri orang yang berjaya. Nota ringkas ini boleh dibuat dalam kertas kajang, dalam buku-buku lama, dan boleh dilipat masuk ke dalam poket. Kita boleh bawa ke mana saja kita pergi, khususnya di dalam kereta, di dalam van. Walaupun kita baca sedikit, tetapi kita dapat ilmu. Bab kata pepatah, sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain. Sehari kita baca satu nota, lama-lama akan banyak juga maklumat dalam otak kita. Kelima, mengikut jadual sepenuhnya. Aturkan masa untuk setiap aktiviti yang anda hendak lakukan pada hari tersebut. Patuhi jadual belajar anda tanpa syarat. Jangan ikut perasaan. Jika anda mempunyai disiplin yang kuat terhadap hidup, anda tidak akan lalai terhadap tanggungjawab belajar. Pastikan anda agihkan masa untuk setiap mata pelajaran pada setiap hari jika anda mahu mencapai kegemilangan dalam semua mata pelajaran. Kita tidak boleh belajar mengikut mata pelajaran yang kita suka. Kalau kita suka BM, kita akan belajar BM saja. Tetapi matematik, sains, bahasa Inggeris itu kita abaikan, kita kurangkan. Jadi yang lemah tu kita kena lebihkan masa sedikit. Pastikan dalam setiap minggu tu semua mata pelajaran kita ada dalam jadual yang telah ditetapkan oleh kita sendiri, selain daripada jadual di sekolah. Keenam, mencuba soalan tahun lalu. Pelajar cemerlang memperuntukkan masa untuk menjawab contoh soalan setiap hari. Ini akan membiasakan dirinya dengan corak soalan yang sering keluar dalam peperiksaan dan bagaimana menjawabnya. Biasakan diri dengan corak soalan peperiksaan tahun lalu dan yang sebelumnya. Jika lebih baik, cuba cari soalan 10 tahun yang lalu. Kita buat setiap hari. Jika ada masa, boleh buat setiap hari, sikit-sikit. Kadang-kadang soalan tu diulang balik semula, cuma ditukar nama, tempat dan sebagainya. Soalan lebih kurang. Jadi amalkan membuat soalan-soalan yang telah pun lepas. Cara yang ketujuh ialah ulang seberapa banyak yang boleh. Setiap fakta yang dibaca akan terus diulang sebanyak kali yang mampu. Tidak ada had ulangan yang akan dilakukan selagi masa ada. Anda boleh mengulangi apa yang telah dibaca biarpun anda faham atau sudah mengingatinya.
Semakin banyak anda membaca, semakin tinggi keyakinan diri anda untuk lulus dengan cemerlang. Walaupun benda tu kita pernah belajar di sekolah, di rumah kita ulang lagi. Jadi secara tidak langsung kita akan lebih faham. Ke-8. Sentiasa bertanya jika tidak faham. Dekatkan diri dengan guru dan guna setiap kesempatan yang ada untuk menjawab kemusykilan anda. Biarpun anda sudah faham, anda masih boleh bertanya. Ini akan menguatkan lagi kefahaman dan ingatan anda. Malu bertanya sesat jalan. Jangan takut dengan guru, jangan segan dengan guru. Dampingilah mereka untuk mendapat ilmu. Ke-9. Berikan penumpuan pada pelajaran yang lemah. Jika anda lemah dalam bahasa Inggeris atau matematik, peruntukan masa yang lebih untuk ulang kaji. Elakkan memilih mata pelajaran yang disukai dan abaikan mata pelajaran yang anda kurang suka. Ini biasa berlaku. Utamanya mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik yang dikatakan susah. Ke-10. Mengunjungi perpustakaan. Rapatkan dengan kawan yang mahu belajar. Perhatikan bagaimana mereka belajar dan semarakkan jiwa yang kuat seperti mereka. Tukar pendapat anda antara satu sama lain. Berikan penemuan dan berkongsi soalan yang anda buat dengan mereka. Ini akan mengaktifkan suasana tolong-menolong dalam haluan memajukan pelajaran masing-masing. Jadi, sesiapa yang ingin berjaya, jadikan pusat sumber itu sebagai teman kita. Kalau boleh, setiap hari kita masuk. Contoh, pada waktu rehat kita boleh, ataupun sementara menunggu waktu kurikulum pada hari Rabu, ikut sekolah masing-masing. Sementara menunggu tu, walaupun kita dapat 15 minit ke 20 minit, kita jadikan perpustakaan itu adalah tempat yang wajib kita kunjungi. Okay? Itu salah satu cara untuk belajar. Yang kedua, apabila kita pergi ke perpustakaan, secara tidak langsung, kita akan berjumpa dengan orang yang suka membaca. Dalam pusat sumber, kita tak akan jumpa murid-murid berkejaran antara satu namik. Itu mungkin di padang, mungkin dalam kelas. Tapi di perpustakaan, ada tata caranya. Kita masuk, kita kena hormat orang yang sedang belajar. Kita kena senyap, ambil buku, duduk baca, selepas tu kemaskan balik. Secara tidak langsung mengajar kita menjadi salah seorang pelajar yang berdisiplin. Jadi dampingilah buku kerana buku itu adalah ilmu buat kita. Sebagai rumusannya, belajar adalah suatu seni. Jika anda tahu menguasai seni tersebut, anda boleh berjaya biarpun diri anda mempunyai beberapa kekurangan. Jadi kesimpulannya, kita kena belajar. Belajar ada pelbagai cara. Kita tengok ada murid yang belajar yang sekejap saja. Dia ni sering main dalam kelas. Tetapi dia ni dikurniakan Allah dengan otak yang cerdik. Dia panggil otak cair. Kamu tak boleh ikut dia. Kalau kita ni otak lemah, kita kena lipat gandakan. Kalau dia sejam, mungkin kita perlu 2 jam. Jadi, apa cara pun apa yang cikgu sampaikan 10 cara inilah sebagai panduan. Terpulang pada kamu nak pilih cara mana yang sesuai untuk kamu. Itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat membaca semua.